Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara kaum muslimin, bila saudara berhenti daripada berkata-kata muhadith sedang berkhutbah menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bermaksud, barang siapa berkata-kata suatu muhadith sedang berkhutbah walau berkata diam pada sahabatnya sekalipun, maka ikutlah pahala jemaahnya. Oleh itu, hendaklah kita diam, dengar manfaat, moga kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah al-Qa'il Inna 'iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah yang perselisihan dalam satu perkara, maka hendaklah kamu membalikannya kepada kitab Allah yang Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah kali ini akan menghuraikan tajuk memperbanyak amal ibadah dalam bulan Rajab. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, kita kini sudah berada dalam bulan Rajab, yaitu bulan ke-7 dalam takwim Islam. Bulan Rajab ini merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Taubah ayat 36 yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, sesungguhnya di bulan-bulan di sisi yang dihukum Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa Dia menciptakan langit dan bumi. Antaranya 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang ikan ini adalah ialah agama yang betul lurus. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu dan bulan-bulan yang dihormati itu, yakni dengan melanggar larangannya. Dan perangilah kaum musyrikin, kaum kafir musyrik seluruhnya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan-bulan haram yang dimasukkan di dalam ayat ini ialah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Para ulama telah mentafsirkan bahawa yang dimaksudkan di sebalik ayat ini ialah pada bulan-bulan haram umat Islam perlu menyerahkan peperangan dan apa-apa jua perkara atau perbuatan yang boleh membawa atau menjurus kepada kezaliman. Hal ini dikatakan demikian kerana dosa yang dilakukan pada bulan ini lebih besar berbanding bulan-bulan lain. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga telah menukilkan pendapat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa setiap kezaliman yang dilakukan dalam bulan-bulan haram ini dosanya adalah lebih besar berbanding bulan-bulan lain. Begitu juga amalan saleh yang dilakukan pada bulan haram adalah lebih besar pahalanya berbanding bulan-bulan yang lain. Selain itu,
bulan-bulan haram ini juga di antara lain yang bertujuan untuk kita menyucikan jiwa daripada penyakit hati yang boleh menjejaskan kemuliaan akhlak kita seperti hasad dengki, kebencian, pertelingkahan, permusuhan dan sebagainya. Kita perlu membebaskan hati kita daripada sifat-sifat tercela yang mazmumah agar kita dapat menerima rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk kita menahan diri daripada sifat-sifat tercela yang mazmumah di bulan Rajab ini ialah sebagai isyarat agar kita dapat membina kerohanian jiwa lebih awal sebelum tibanya bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, namun begitu, dalam kesungguhan kita berkongsi kebaikan bulan Rajab ini, masih terdapat segelintir umat Islam yang mempertikaikan amalan-amalan dalam bulan Rajab ini. Sedangkan terdapat anjuran untuk memperbanyakkan amalan bulan ini, seperti memperbanyakkan salat sunnah, membaca Al-Quran, berdoa, beristighfar, berpuasa dan sebagainya. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud daripada Utsman bin Ibnu Hakim Al-Ansari. Ia berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Khubayb mengenai puasa sunat bulan Rajab. Pada ketika itu kami sedang berada dalam bulan Rajab. Sa'id bin Khubayb menjawab, saya pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dahulu Rasulullah SAW pernah berpuasa, sehingga kami berkata bahawa baginda tidak akan berbuka. Dan baginda juga pernah berbuka sehingga kami berkata baginda tidak akan berpuasa. Selain itu, Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um, beliau berkata bahawa doa mustajab adalah pada 5 malam, yaitu malam Jumaat, malam Aidil Adha, malam Aidil Fitri, malam awal bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Hal ini juga bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mendorong setiap mukmin untuk senantiasa bertaubat dan beristighfar sebagaimana firman-Nya dalam surah Nuh ayat 10 yang bermaksud, sehingga aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah Dia amat pengampun. Para ulama juga telah memberikan pandangan bahawa sekiranya terdapat dasar dan nas agama bagi satu amalan, tidak salah untuk seorang mengamalkan amalan tersebut, dan amalan tersebut bukanlah merupakan satu yang dilarang, kerana baginda Rasulullah SAW sendiri menganjurkan umatnya agar senantiasa meningkat dan memperbanyakkan amal ibadah. Hal ini boleh dirujuk dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang dapat menunjukkan sesuatu perkara baik, maka ia akan mendapatkan pahala daripada perbuatan baik tersebut, dan ia juga mendapat pahala daripada orang yang mengikutinya selepas, tanpa kurangkan pahala mereka sedikit pun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu janganlah kita terhasut dengan golongan yang sering mempertikaikan amalan umat Islam, khususnya berkaitan fadilat bulan Rajab, sehingga mengakibatkan berlaku bibit perpecahan dan kekeliruan sesama saudara Islam kita dalam melakukan kebaikan dalam bulan Rajab ini. Justru sebagai rumusan untuk mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ini menyeru jemaah sekalian, ambillah peluang bulan Rajab ini untuk kita memperbanyak dan mempertingkatkan amalan pada bulan ini sebagai persediaan kita untuk menyediakan jiwa dan rohani yang baik pada bulan Sya'ban yang akan datang, dan seterusnya menemukan kita dengan bulan Ramadan insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan dalam melaksanakan amal ibadah, serta memasukkan kita ke dalam kalangan hamba-hambanya yang senantiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepada-Nya. Marilah kita hayati firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 277. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maksudnya,
Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketimbangan yang dari berlakunya sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتصلت عينه بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجروا. Wahai hamba Allah, ingatlah bahwa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada kesiksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yang memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sempurna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhu. Seterusnya kepada saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, cucu dan cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, istri baginda Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, kepada sekalian keluarga sahabat-sahabat pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menolong mereka itu dari semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Syairah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada perjuangan dan bencana, wabak dan penyakit, segala bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Harith al-Syari'ati
Sultan Ibrahim bin almarhum Sultan Iskandar, Sultan dan Pertuan bagi negeri dan jajahan Ta'ala Johor Ta'zim. Kepada Raja Zali Sufyan binti almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, bertemu Ismail bin Sultan Ibrahim di Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bisama Paduka Putra Putra dan putrinya, kerabat-kerabat Raja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa ahdil kabar tadi tadi sayyidat wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwul lid-din. Allahumma farrihum al muslimin waqt dayna bil madinin wa asim khalas al masjunin waj'al hadha al balada aminan mutma'innan rahiyan wa sa'ir bilad al muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilna wa dhurriyyatina واغفرنا وفرعنا الجنة مع الأبرار وأعزنا يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.